Okey, yang kedua, wahai anakku, selalulah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang menyebabkan untuk tidak menderhakai Allah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takut. Tentulah engkau akan terlepas daripada sifat berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang mukmin, dia tak akan pernah berputus asa walaupun masa tu nyawa dah dekat halkum dah. Dia tak akan terkeluar pada mulut dia, tak ada harapan dia nak tengok anak berubah. Dia tak akan. Sampai akhir hayat dia pun, dia tetap teguh berdoa dengan yakin bahawasanya Allah akan makbulkan doanya. Untuk anak, untuk diri sendiri dan sebagainya. Masya Allah. Muslimin, muslimat sekalian, saya nak share lah satu kisah. Saya rasa kalau siapa yang ada ikut FB Live saya dengan Ustazah Nafizah Musa minggu lepas, siapa yang ikut? Angkat tangan. Ada yang tengok tak ceramah tu? Okey, jatuh. Siapa yang tak sempat, ayat-ayat lembut tu tak sempat, padahal tak tengok tu, padahal tak follow Ustazah rupanya. Kalau follow mesti tengok. Follow cuma tak sempat kan. Okey, siapa yang tak dengar lagi cerita ni, perkongsiannya pada ceramah besar saya dengan Ustazah Nafizah Musa di Dewan Sadatina Asma di Seremban. Angkat tangan. Ramai yang tak dengar. Yang dengar tu buat-buat macam terlokong juga ya. Macam tak tahu cerita. Barulah saya semangat nak bercerita. Okey. Minggu lepas, untuk pengetahuan muslimat sekalian, alhamdulillah, bulan lepas lah, baru sebulan siapnya satu dewan yang bernama Dewan Sayyidatina Asma. Bukan sepena saya, sepena sahabat Nabi SAW, Asma binti Abu Bakar, anak kepada sahabat Nabi Abu Bakar, kakak kepada isteri Nabi Aisyah, ibu kepada sahabat Nabi Zubair, Abdullah bin Zubair, isteri kepada sahabat Nabi Zubair bin Awam. Subhanallah, ini Asma ni. Ada banyak cerita tentang dia. Tentang semangat dia, keberanian dia. Dia adalah wanita yang pertama melahirkan anak setelah hijrah, namanya Abdullah. Anak sulung. Kemudian anak saudara pertama Sayyidatina Aisyah. Sebab tu Aisyah diberi gelaran juga Ummu Abdillah. Ibu saudara sebenarnya kepada Abdullah. Subhanallah. Jadi kita tahu banyak semangat cerita pasal Asma ni. Masya Allah, Asma ni subhanallah, mudah-mudahan menumpang barakah kehebatan, kemuliaan Asma binti Abu Bakar. Sehingga di zaman tersebut, bila orang nak sebut kemurahan tentang bab sedekah, pemurah, zaman sahabat Nabi ni akan sebut, contoh diberikan antaranya adalah, kalau jadilah pemurah macam Asma. Kalau mereka banyak mencontohkan Asma dalam bab kemurahan. Kemudian dalam bab keberanian, kita tahu bagaimana Asma berani kan menghantarkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersembunyi dengan bapanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di Gua Sur. Gua Sur ni memang berbatu-batu tajam, tinggi, dan gua itu tak pernah didaki oleh manusia. Sebab itu ketika penjejak, pembunuh upahan menjejaki Rasulullah dengan Abu Bakar, mereka tak terfikir nak naik Gua Sur tu. Sebab mereka kata Gua Sur tu memang manusia tak pernah sampai, semua itu tempat tinggal binatang-binatang berbisa. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat baik Rasulullah, bila sebelum masuk gua tu, dia masuk dulu. Cek apa? Sebab dia tak nak kalau ada binatang yang berbisa akan kena Rasulullah dulu. Dan kita tahu kisah bagaimana Abu Bakar dia mengkoyakkan. Maksudnya koyakkan serban dia, tutup-tutup semua lubang yang ada, tapi ada satu lubang tak cukup kain. Kemudian ditutup dengan kaki dia, bahagian tubuhnya, kemudian disengat. Kan? Kemudian dia minta, ya Rasulullah, dah bersih dah gua ni. Dijemput Rasulullah masuk. Kemudian dia jemput, ya Rasulullah, berehatlah. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Abu Bakar, engkaulah yang patut berehat. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian, tajuk kita sahabat dunia akhirat. Dan kita sedang membicarakan tentang pasangan sahabat yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan Rasulullah mengiktiraf Sayyidina Abu Bakar ni sahabatnya yang baik. Rasul mengiktiraf kebaikan, dan Rasul kata jika dikumpulkan manusia-manusia, maksudnya berapa ramai saya tak ingat, bayangan Rasul bagi, takkan menyamai iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahu akbar, subhanallah. Sayyidina Abu Bakar ketika nak naik, nak mendaki Bukit Sur ni, Sayyidina Abu Bakar kendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar menawarkan bahunya, tubuh badannya untuk Rasulullah berada dan nak angkat sambil naik bukit yang curam, naik bukit yang tajam.
Rasulullah memang enggan, tapi Sayyidina Abu Bakar bersungguh. Kalau nak tahu, beza umur Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar ini hampir sebaya. Tak silap saya beza 2 tahun begitu. Maksudnya ketika peristiwa hijrah ini, Nabi umur berapa? 53 tahun. Tak silap saya Abu Bakar sama ada tua 2 tahun ataupun muda 2 tahun. Lebih kurang macam tu lah. Maksudnya sahabat sama-sama tua ni, macam umur makcik-makcik 50 lebih ni. Dan tubuh badan Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, puan-puan, sahabat, muslimat sekalian, bayangkan tubuh badan Abu Bakar ni macam mana? Lelaki yang besar, sasa, kuat, sampai mampu dukung Rasulullah? Tidak. Tetapi Sayyidina Abu Bakar digambarkan susuk tubuhnya kurus kering sehingga nampak tulang. Kecil, kurus kering, lebih kurus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya masa baca sirah ni memang mengalir air mata. Sebelum ni saya bayangkan Sayyidina Abu Bakar ni badan sasa, kuat, besar, sebab itu dia mampu kena Rasulullah. Tidak. Sebab itu bila sampai ke atas, ke puncak, nak masuk ke gua Sur tu, Masya Allah, sahabat yang baik ni, ya Rasulullah tunggu sekejap di luar. Dia kita sebut apa, mempertaruhkan dirinya. Masuk dulu, kalau kena binatang apa, biar dia yang kena dulu. Bersih-bersihkan gua, tutup lubang, satu lubang tak mampu, dia tutup dengan kakinya. Kemudian bila dipersilakan Rasulullah masuk, ya Rasulullah masuklah dan berehatlah. Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, engkaulah yang lebih perlu kepada rehat. Letih ni, duduk dukung Nabi, subhanallah, Allahu Akbar. Namun Abu Bakar bertegas, ya Rasulullah, rehatlah ya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar pun membukakan, maksudnya pahanya kan, bersila, minta Rasulullah baring di atas, letakkan kepala di atas pahanya. Subhanallah. Ini bukan cerita hubungan mertua dengan menantu, walaupun hubungan mereka mertua dengan menantu. Tetapi dalam sejarah sentiasa disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya. Abu Bakar lebih dikenali sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarang disebut Sayyidina Abu Bakar adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya nak sebut kepada muslimat sekalian, sahabat dia boleh melangkaui dan lebih tinggi daripada hubungan-hubungan yang lain. Seorang suami isteri bila jadi sahabat, subhanallah, suami isteri ini suami isteri di dunia dan di akhirat. Sebab apa? Ramai mana seorang suami tak boleh jadi kawan kepada isteri. Isteri pula rasa tak selamat kalau suami ada kat rumah. Bila suami balik je dah susah hati dah. Bapak kau dah balik, bapak kau dah balik. Kalau suami kata, ya saya ada hal nak keluar, oh lega. Kalau nak cerita mengadu masalah bukan suami, kena cari orang lain. Suami baru start mukadimah, orang nak cerita apa ni? Contohlah kan. Ramai yang tak boleh jadi sahabat, suami isteri ramai tak boleh jadi sahabat. Isteri tak boleh nak tegur nasihat suami, suami tak boleh nak tegur nasihat isteri. Isteri menjawab je. Sebab sahabat ini adalah ciri-cirinya sangat menginginkan kebaikan kepada sahabatnya. Sanggup ditegur, sanggup menegur. Memang mereka bina hubungan sebagaimana yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari tiada naungan melainkan naungan Allah. Antaranya ialah mereka yang saling berkasih sayang, mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan sebenarnya seorang wanita sepatutnya sahabat yang paling baik dengannya adalah suaminya. Tapi ramai juga wanita dia memilih orang lain. Suami tu mungkin nombor 5 kot. Apa-apa share dengan kawan dia. Hadiah pun kawan dulu yang dapat. Apa-apa ingat kawan dia. Suami tengok, tu untuk siapa? Ni untuk adik-beradik. Ni untuk siapa? Suami tunggu giliran dia. Allahu Akbar.